Assalamualaikum dan hai semua. Berjumpa lagi dalam aktiviti bimbingan kaunseling atas talian bersama Sensei Aina. Jadi boleh klik like di FB page dan subscribe di YouTube. Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dengan saya, Sensei Aina, guru bimbingan dan kaunseling anda dalam aktiviti bimbingan atas talian. Jadi pada hari ini, Sensei ingin kongsikan satu topik menarik yang bertajuk Saya Jaga Saya ataupun Anda Jaga Anda. Topik ini berkaitan dengan penjagaan diri ataupun self-care. Jadi, Sensei ingin kupaskan dengan lebih lanjut dalam perkongsian ini. Jom kita teruskan. Penjagaan diri membawa maksud sesuatu perkara ataupun aktiviti yang dilakukan dalam kehidupan seharian dengan sengaja untuk memelihara kesihatan mental, fizikal dan juga emosi diri kita. Kesihatan mental yang dimaksudkan adalah kesihatan pemikiran kita, kesihatan minda kita. Manakala fizikal ialah tubuh badan kita dan juga emosi maksudnya ialah emosi. Apa yang kita rasakan pada diri kita. Okey, jadi penjagaan diri ini nak memelihara kesihatan apa yang dalam fikiran kita, tubuh badan kita dan juga perasaan diri sendiri. Dan adakah penjagaan diri ini penting? Kita tengok slide seterusnya. Kenapa kena jaga diri? Okey, kita kena jaga diri sendiri untuk memelihara diri supaya diri ini mempunyai mood, emosi yang baik, kurang tertekan ataupun risau, tidak melakukan tindakan luar jangka. Mari Sensei kongsikan satu analogi. Pada hari Selasa yang lepas, dia mengikuti subjek yang pertama dengan jayanya, dapat memahami, dapat melakukan tugasan dengan baik. Namun, pada subjek yang kedua, dia mengikuti kelas sebagaimana biasa, tetapi kurang faham untuk memahami dan melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Dan bila tidak memahami, Aini merasa agak tertekan sebab tak berapa jelas macam mana dia nak siapkan tugasan ni. Namun, apa yang dibuat oleh Aini adalah dia mengambil nafas, tarik nafas, buat terapi diri sendiri dan kemudian ambil tindakan bijak dengan bertanya kepada guru subjek tersebut bagaimana cara untuk menyelesaikan subjek itu, tugasan subjek itu. Dan ini nyata memberi Aini kefahaman untuk siapkan tugasan tersebut dan akhirnya tugasan dapat disiapkan dan dia merasa lebih tenang. Sebenarnya, apa yang Sensei nak tekankan dalam perkongsian contoh ini adalah sekiranya Aini tidak bertanya, tidak rileks, tak tenang, tak tanya cikgu, dah tak faham, tak boleh pula nak buat tugasan tu, dia pastinya akan tertekan dan tidak akan menyiapkan tugasan tersebut. Biarkan sahaja tugasan itu terbiar dan tidak disiapkan. Sensei rasa itu kemungkinan yang pasti akan berlaku lah. Yang kemungkinan akan berlaku. Jadi, nampaknya Aini bijak mengambil langkah dengan sengaja untuk bertanya guru dan mengambil tindakan untuk bertenang dahulu supaya dia rasa emosi dia stabil, fikiran dia boleh berfikir dengan waras dan rasional dan mengambil tindakan yang terbaik. Jadi, satu persoalan yang Sensei ingin kemukakan kepada anak-anak semua. Adakah anda menjaga diri anda sendiri? Fikirkan sejenak, anda jaga ke diri sendiri? Kalau ada yang masih confused, jaga ke tak jaga? Jaga ke tak jaga? Jadi, jom kita tengok penerangan tentang penjagaan diri. Baiklah, penjagaan diri yang paling asas adalah dengan membersihkan diri, makan bila lapar,
tidur bila waktunya dan ambil ubat bila sakit. Namun, ada 3 lagi aspek penting dalam menjaga diri kita, iaitu fizikal, sosial dan juga emosi. Nak tahu lagi tentang ketiga-tiga ni? Jom kita tengok yang seterusnya. Penjagaan diri daripada aspek fizikal bermaksud kita menjaga diri kita untuk memelihara tubuh badan kita supaya berada dalam keadaan sihat, cergas dan kuat. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan adalah dengan melakukan senaman, buat senaman ringkas, santai dan aktiviti rekreasi bersama dengan ahli keluarga kita. Dan sebagai orang Islam, antara aktiviti fizikal lain yang kita boleh buat, kita boleh juga melakukan solat sunat dan hal-hal lain. Dan antara cara lain, secara fizikalnya kita boleh menenangkan diri kita dengan melazimi zikrullah. Dan aspek sosial pula adalah kita boleh meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga kita. Okey, dan yang kedua, kita boleh menggalakkan orang yang ada di sekeliling kita. Circle kita ni adalah individu yang positif. Bukan positif COVID tau maksud sensei kat sini. Maksudnya orang di sekeliling kita ni, contohnya kawan, jiran tetangga, adalah orang-orang yang dapat membantu awak berfikiran secara positif, membantu awak merasakan diri awak tu positif, emosi awak positif dan akhirnya tindakan awak juga positif. Dan aspek ketiga iaitu emosi. Emosi ni melibatkan perasaan. Jadi macam mana kita nak jaga perasaan kita supaya positif? Antaranya adalah dengan cara menulis jurnal diri ataupun diari. Awak ada tak diari agaknya? Kalau tak ada, tak mengapa. Awak boleh juga lakukan catatan ringkas tentang aktiviti seharian awak. Dalam catatan awak, dalam diari awak, awak boleh ceritakan apa yang berlaku sepanjang hari. Cerita tentang baik, buruk, pahit, manis, sedih, semua luahkan dalam tu. Dan di akhir penceritaan awak muhasabahlah balik. Apa sepatutnya yang saya lakukan? Apa penambahbaikan yang saya boleh buat supaya hari esok jadi lebih baik, supaya hari esok saya lebih ceria, saya lebih seronok untuk menjalaninya. Okey? Dan untuk memelihara emosi kita ni, kita juga perlu memberi penghargaan kepada diri kita. Kalau kita buat sesuatu perkara yang baik, yang mendatangkan manfaat kepada diri kita ataupun orang sekeliling kita, maka berilah penghargaan. Cakap tahniah pada diri sendiri, cakap terima kasih dekat diri sendiri, cakap saya bagus, saya terbaik. Cakapkan pada diri awak sendiri. Dan tidak lupa untuk cakapkan I love you. I love you pada diri awak. You tu mewakili awak sendirilah. Okey, kita kena ingat, selain daripada kita kena sayang orang lain, kita kena sayang diri kita. Sebab yang nak menggembirakan diri sendiri tu tiada orang lain, kita sahaja. Okay, dan yang paling penting dalam menjaga emosi ni, kita jangan lupa memberi kemaafan pada orang lain. Tahu tak kenapa kita kena bagi kemaafan pada orang lain? Supaya akhirnya kita tak merasa dendam, tak merasa benci. Yang mana membawa kepada ketenangan diri sendiri juga. Nampak tak? Walaupun benda tu nampak kecil, tapi sebenarnya impak dia sangat besar pada diri kita. Jadi, jangan lupa buat catatan diri dan muhasabah diri sendiri. Beri penghargaan kepada diri. Kejap lagi, saya nak awak buat. Bagi penghargaan pada diri awak sendiri tau. Akhir video ni nanti. Dan jangan lupa beri kemaafan kepada orang lain. Okey? Dan satu tips penjagaan diri daripada Sensei, treat yourself. Layan diri awak sebaiknya. Sebab awak adalah raja kepada diri awak sendiri.
Tak ada orang lain yang akan mengepalai diri awak tu. Hanyalah awak. Jaga diri, hargai dan sayangi diri sendiri. Ia tak bermaksud kita ni individualistik. Kita ni orang yang pentingkan diri. Tak. Tapi ia penting untuk memelihara tangki mental kita supaya kita fikir dengan waras, fikir dengan baik dan rasional. Emosi kita dalam keadaan yang stabil, emosi kita tenang, jiwa kita gembira dan paling penting, fizikal kita tidak melakukan tindakan yang boleh mencederakan diri sendiri ataupun mencederakan orang lain. Okey, jadi sekarang ni Sensei nak awak sebutkan bersama-sama, saya sayang diri saya. Dan bermula hari ini, lazimilah perkataan ini setiap kali awak merasa sedih ataupun gembira supaya awak sentiasa rasa diri dihargai. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Sampai berjumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Assalamualaikum.